Okey, dulu semua belajar. Jadi kami semua bersama dengan Ustaz Feni, insya-Allah dalam mata pelajaran Tasawuf Islam. Okey, dalam Tasawuf Islam. Okey, dalam mata pelajaran IPA yang pertama. Kita dah lama dah melalui pengajian secara online tu. Dalam kita kelas bersemuka. Kamu boleh tengok wajah Ustaz yang handsome. Ustaz pun boleh tengok wajah kamu yang agak handsome. Kita sama-sama Islam. Okey, dalam pembelajaran mata pelajaran Islam adalah cara hidup. Jadi Ustaz nak minta seorang mari sini. Seorang tolong tolong enter ni. Enter je mari sini. Yang comel pelajar yang comel namanya Haikal yang comel. Itu sebenarnya Haikal. Lepas ni Haikal hanya enter buat ini. Kalau Ustaz kata jangan enter. Okey, apa yang kita pelajari dalam bab yang pertama ini belajar? Okey, kita belajar sesuatu tak? Okey, dan Islam adalah cara hidup. Kita semua orang Islam. Ataupun is my way of life. Orang putih kata lah. Jalan kehidupan kita. Okey? Ada Ustaz Feni ada sini ni. Satu, Islam adalah cara hidup. Okey, next. Okey, kita tengok. Enter je. Okey. Ini selebriti yang hari itu ada Ustaz tanya masuk pertama itu. Pendakwah siapakah pendakwah sekarang ni yang kamu rasa kagum dengan dia? Lamanya sebut video mana video. Ada. Itu seri. Memang terkenal sekarang. Ustaz kita apa? Okey, tapi ini sekarang terkenal sebab apa? Sebab dia berjaya boleh membawa kepada orang bukan Islam kepada Islam lah. Sebab dia boleh tunjuk akhlaknya yang baik. Cakap aku dia orang Islam, orang bukan Islam tengok bagaimana akhlaknya sangat bagus dan baik. Tasawuf Islam ialah kita untuk menunjukkan memaparkan Islam itu indah. Jadi barulah orang bukan Islam ni tanya. Kalau tadi buku Islam asyik bergaduh aja, pakar pun tak semak, belajar pun tak pandai. Orang Islam mungkin lebih lah orang Islam. Orang bukan Islam. Jadi kita orang Islam kena tunjuk akhlak yang baik. Kena tunjuk keindahan Islam. Okey, ramai sangatlah orang yang bukan Islam yang berjaya. Contohnya di nama apa ni? Tak kenal siapa dia? Kalau tak nama dia apa? Sebut sekali saya letak. Kalau nama dia apa? Dia siapa dia ni? Dr. Farid Ramli. Dr. Farid Ramli. Dia dulu agama Hindu lah. Lepas dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia sangat kuis lah sekarang. Bukan setakat dia masuk Islam, dia boleh hajar pula anak-anak orang Islam. Dia buat apa tu? Sejarah muda dekat kuis. Dia pun ajar anak orang Islam. Dia hidup. Allah buka lah. Dia punya tu. Okey, yang tu macam ni lah. Kenal tak? Tak kenal siapa lah pendakwah yang kamu kenal ni. Dia ni Brother Lee. Brother Lee ni pernah mari ke sekolah kita. Dia ni antara pendakwah hebat lah yang berjaya membawa orang yang bukan Islam masuk Islam. Ni Brother Lee. Kamu boleh tengok dalam channel YouTube banyak ada. Channel Ustaz kamu tengok tak? Ustaz Feni tadi. Tengok YouTube Ustaz Feni. View dia sekarang 46 view. Subscribe. Dia banyak kata anda Ustaz mana subscribe aja. Kata kamu lah dulu subscribe. Macam mana nak kait? Sebab awal ni biasalah kalau bila Islam dia tak soal buka. Ustaz boleh buat 40,000 je. Tapi Ustaz kena bagi Nilofa lah bagi. Ada Nilofa masuk dalam channel Ustaz. Anak lagi kami subscribe 40,000. Tapi kalau Islam ni payah. Jadi kamu kena dulu lah. Tolong kan subscribe. Dia naik jadi 460 tak? Okey, ni berapa dulu? Okey, ni tak apa? Ada. Tadi walaupun dia terlibat secara cara dakwah yang kita kata secara macam itu ni. Tapi dia ada juga lah. Tapi dia masih sakit lah. Dia ni dah lama dah. Ini ialah Cat Steven. Dia dulu kita kenal ni orang putih. Dia orang England sama dengan Mak Jan. Tapi lepas dia masuk Islam. Okey, ini yang kita nak ambil lah. Maksud Islam ialah sebagai adil. Islam adalah adil, itu agama keseluruhan. Artinya dia sesuai untuk semua manusia, bukan untuk orang Melayu saja. Betul tak ikhwan? Mana ikhwan? Betul tak? Islam ni sesuai untuk semua sekali. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Eskimo, orang asli. Semua sesuai kata. Tak? Bukan kata untuk orang Melayu saja. Jadi Islam adalah agama Allah untuk seluruh manusia, untuk hamba dia. Okey, next.
Okey. Kalau Islam adalah sebagai ID bermaksud Islam adalah cara hidup yang lengkap merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Maknanya Allah bagi Islam pada kita ni siap lah tu. Sebab apa kita orang Islam ni tak macam orang kafir. Orang Islam kita percaya bila kita mati kita akan dihisap, ditanya oleh Allah. Kita ada buku catatan amalan. Jadi kita duduk atas dunia ni kita berhati-hati. Kalau buat dosa, kalau jahat dapat dosa. Member sebelah kiri tu rakit tu. Apa itu? Salah kawan-kawan atas dunia. Tapi di sebelah kanan tak ada nampak tu. Malaikat kiri kanan lah. Di sebelah kanan mencatat kebaikan apa yang kamu buat. Yang sebelah kiri catat keburukan. Jadi kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Sebab kita bila mati akan dihisap. Jadi dalam Islam Allah bagi semua lengkap lah. Cara hidup yang merangkumi akidah, keyakinan kita. Keyakinan kita tinggi kepada Allah. Kita tak pernah pun melihat Allah. Tak pernah melihat Nabi Muhammad, tak pernah. Tapi kita percaya pada Islam lah. Percaya bagaimana kita mantap lah. Walaupun kita tidak dapat dilihat dengan mata, tapi kita percaya. Macam mana kita nak percaya bahawa Allah ada? Kalau orang bukan Islam tanya, kenapa dia ni? Orang Islam kata, percaya Allah. Macam mana Allah? Memang kita tak boleh melihat Allah, tapi kita boleh melihat hasil ciptaan dia lah. Yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Contohnya, diri kita sendiri lah. Siapa yang boleh buat kita? Mak ayah kita. Mak ayah kita dia berkahwin lah. Kamu biasa contoh nanti kamu berkahwin, itu bukan buat. Kemudian saya itu bukan buat. Yang menggerakkan benih tu lah. Berlaku benih. Sperma dengan Allah tadi. Tunggu. Sikit. Kul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu maksudnya Allah yang membelah sperma dengan Allah tadi jadi zigot. Zigot jadi besar. Semakin besar jadi kamu dan segala. Tak, 16 tahun kemudian. Jadi dia besar. Okey, ini semua ni akidah. Allah cerita pada orang. Saya baru jumpa sekarang. Ibadah, insya-Allah bulan minggu depan kita akan puasa lah. Kita akan masuk bulan Ramadan, kita akan berpuasa. Islam betul lah. Puasa ni bila kita puasa baru kita rasa lapar. Bila lapar kita kira baru miskin. Gini rupanya orang miskin lapar ni. Kalau kita orang lapar kita faham lah. Tak faham. Jadi Allah buatkan kita puasa. Bila puasa baru kita tahu susah orang miskin. Sebab dia lapar. Aku puasa lapar ni baru dirasa. Agama lain ada tak puasa? Ada juga. Tapi puasa ni makan daging. Minum air boleh. Yang puasa ni tu. Tak macam Islam. Sebulan puasa lah. Sebulan puasa. Kita ada disiplin solat. Setiap waktu kita ada solat berjemaah ramai-ramai lah. Comel Islam. Dia pindah diajar. Minggu sekali jumpa ramai-ramai. Setahun sekali haji. Semua diatur oleh Allah dalam urusan ibadat. Dan seterusnya akhlak. Akhlak yang penting lah. Macam saya sebut tadi lah. Orang bukan Islam macam mana dia nak tahu Islam? Kebanyakan bila kita tengok, biasa kita tengok keluhan atau kita tengok orang yang masuk Islam. Antara ini dia kata puncanya ialah kerana dia tengok akhlak orang Islam ni baik. Kawan dia tengok pagi semayang, hormat ibu bapa, suka tolong orang. Dia tengok benda ni dia masuk Islam. Sebab orang kafir nak masuk Islam bukan dia mudah sama tahu dah. Nak tinggal keluarga, nak tinggal kepercayaan susah. Tapi bila dia tertarik dengan perangai orang Islam, maka faktor dia boleh masuk Islam. Jadi kita, walaupun kita tak pandai berdakwah dengan orang bukan Islam, kita boleh tunjuk akhlak yang baik. Dia akan jadi tertarik. Antara itu. Next. Inna dina indallahi Islam. Ini ayat yang kamu tengok dalam buku chat tu. Sesungguhnya inna ini adalah araf taukid lah. Taukid maknanya penegasan. Allah nak cerita. Din agama indallah di sisi Allah adalah agama Islam. Agama lain tertolaklah agama Islam. Ini adalah dalil wahyu ataupun dalil nakli yang terdapat dalam buku chat kamu tu untuk menyatakan bahawa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Okey, ini adalah 4 ya. 4 kenapa manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup. Okey, yang pertama kenapa? Kerana dia akan memandu arah hidup kita mengikut syariat Islam. Macam kamu lah, kamu nak pergi ke mana? Mana dekat sangat jauh sikit. Kuantan. Merentah tinggi sikit. Kuantan. Okey, kalau kamu nak pergi Kuantan, kamu kena ada arah, betul tak? Kena ada GPS. Tapi sekarang senang dah kerajaan buat di jalan raya tu ada signboard. Jadi boleh tengok. Mula-mula senang
sungai si bukit besi lepas tu masuk dungu lepas tu pergi masuk Jadi hari lah. Pergi lagi dekat Kertih. Apa Kertih masuk pula apa tu sepadan apa itu kontak. Ada jalan tapi ada signboard dia ada tanda arah. Jadi Allah sambung juga dia sayang hamba dia Islam tu ada sebagai tanda arah kita. Tempat yang kita nak tuju. Tanah pusaka kita dulu. Nabi Allah Adam. Tu kita dulu dah. Syurga. Kita nak syurga lagi dah. Tanah pusaka kita. Jadi macam mana nak masuk? Allah bagi tanda arah dia. Signboard tadi. Signboard tu ialah Islam. Tapi yang pertama, kita nak sesat kita. Nak pergi Kuantan, pergi ke Kota Baru. Dia sebelah kan. Kota Baru sebelah tu. Kuantan sebelah ni. Dia tak tahu jalan. Sebab Kuantan dekat Kota Baru, Kuantan kata. Tak jadilah. Dia kena ada arahan. Tapi yang kedua, cara hidup Islam ialah jalan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab dari Islam ada konsep berkat lah. Tengok kamu ni tenang berlaku ni. Alhamdulillah. Tenang. Walaupun aku sekarang sangat tenang. InsyaAllah. Tak percaya kamu tengok kadar statistik orang yang bunuh diri. Negara yang bunuh diri paling banyak negara mana? Antaranya Jepun. Jepun tu Islam ke tak? Tak kafir. Antara lagi Ustaz tengok di Roman, di Eropah Timur, negara kafir lah. Kebanyakan negara mereka yang kadar bunuh diri yang tinggi. Korea termasuk juga. Yang tinggi. Hidup mewah, tapi serabut kan? Jadi serabut. Stres orang ada lah. Dia tak ada ketenangan. Tapi dengan Islam dia bawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apatah lagi orang macam kamu kan yang hafal Quran. Lagi dah Allah sayang lah. Okey, yang ketiga. Akal manusia terbatas untuk mengetahui hakikat kebenaran sesuatu perkara. Bangun alam gaib. Kita tak tahu. Sebelum kita terlampau. Padahal tadi kan kita sebut malaikat percaya. Rakyat kita ada dua pun. Tak, kita tak amalan, tak nampak pun. Lepas kecil kita nampak. Kita akan nampak sekali, kita tahu lah. Nak nampak lah malaikat ni. Nak nampak malaikat nak mati dulu. Mari juga akhirnya siapa nyawa. Abang nampak. Tapi kita Islam kita percaya walaupun tak nampak kita percaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah cerita dalam hadis. Alam kubur macam mana, syurga macam mana, neraka macam mana. Kita percaya. Sebab tu perkara yang kita tak nampak. Tapi orang kafir dia boleh tahu tak? Dia tak tahu sebab dia tak percaya Tuhan. Lepas mati. Apa yang berlaku lepas mati? Dia tak percaya. Kalau agama Hindu dia kata tengok kepada kebaikan kita, kan kita baik jadi manusia balik. Kalau kita jahat jadi haiwan-haiwan yang jijik kan. Jadi katuk ke. Jadi apa benda-benda yang ngaruh lah. Apa nama tadi ni? Dia percaya lah kita ada itu sendiri. Sebab dia kena tahu. Kita ada Al-Quran boleh cerita segala ni. Okey, yang keempat kita belajar Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia untuk mencapai keharmonian hidup bermasyarakat. Sebab kita hidup sama-sama lah. Contohnya Islam mengharamkan zina. Okey tak? Okey lah kalau tidak ni naik atau pagok. Apa dunia ni tak aman. Ikutan Muslim itu tak ada. Apa tu? Suami isteri tak ada. Macam kita cowboy gitu. Itu dia tengok keluarga dia nak. Dia nak. Di situ dia boleh dia. Jadi macam haiwan. Jadi hidup tak tentera. Orang kaya tengok orang miskin. Buat baju pun kerja sendiri je. Dia gitu. Dan Islam tidak. Walaupun kamu kaya, ada hak orang miskin tu. Kena derma ke dia, kena bagi zakat dah. Bila bagi zakat, orang kaya bagi zakat kepada orang miskin tengok baik dah orang kaya ni. Adakah lagi dia nak kena orang kaya tu? Ada lah. Sebab dia keluar zakat, dia bagi derma. Dia sedekah apa-apa. Jadi orang miskin terus hutang budi. Jadi dia rasa baik dengan orang kaya. Tapi kalau buat cerita cowboy tadi, kamu aku akan dapat pergi banyak. Itu urusan aku lah. Kamu nak cari sendiri. Orang miskin tu dia akan sifat jadi dia benci orang kaya lah. Dia benci orang kaya, nak marah orang kaya. Mungkin dia akan buat sesuatu kepada orang kaya. Tapi Islam tak ada gitu. Islam ada zakat, ada derma, sumbangan. Jadi semua itu menyebabkan orang miskin sayang kepada orang kaya. Orang kaya pun kesian kepada orang miskin. Tengok hebat Islam. Salah hidup bermasyarakat. Islam yang tu berapa? Sistem konflik semua kan. Dengan sistem faraidnya macam mana, sistem hubungan dengan jiran macam mana. Ada hubungan mereka. Okey, next. Okey, pengertian Islam, iman dan ihsan. Ini kamu telah ketahui dah. Sekolah dulu belajar dah. Apa rukun iman, apa rukun Islam.
Islam tak ada rukun lah. Okey yang ni. Islam apa ada rukun? Okay, next. Sila dah. Okey ni sebagai pengetahuan yang sedia ada, kamu tahu rukun Islam ada 5, syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu dia sangat penting syahadat. Sebab tu kamu tengok kalau kisah sirah Abu Jahal, Abu Talib sendiri pun apa salah dia ucap je lah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa susah sangat tak? Lepas mengucap dia buatlah jahat ke apa? Mengucap je. Oh tapi dia tak mengucap. Mengucap tu susah mengucap tu susah. Sebab dia faham. Bila dia mengucap maka dia kena turun Islam. Kalau tak, dia tak main-main gitu. Itu syahadat betul ya. Lepas tu kita tengok pokok jahil ni memang Abu Jahal memang dia tak mengucap. Sebab dia usap Islam lah. Okey, seterusnya solat tak masalah kita insya-Allah kita solat semua orang lelaki kalau ada yang uzur. Ada yang uzur. Uzur lain lah. Mungkin dia sakit tapi kita tetap sembahyang juga. Dia sembahyang solat ni dia tidak ada kemaafan. Walaupun cara tidur ataupun cara duduk tak. Tidur. Macam ayah ustaz itu sebelum dia meninggal cara mata. Kan mata dia tak boleh buat semua rezeki ni. Ustaz tulis dia solat subuh tulis dia gitu. Dia mata gini je. Mata gini. Sebenarnya kita tolong juga spray. Abang tak boleh mata je. Aku kerja betul je. Tulis budak dia. Waktu asar dia pakai tengok. Ni mata. Maknanya solat tetap solat. Tak boleh kata dia sakit ke tak boleh. Semayang kena semayang. Sebab kita ada sikit dah. Cara duduk tak boleh cara mengiring tak. Tak boleh juga cara tidur. Tak boleh juga tidur. Mata lah. Kalau mata tak boleh juga mati dah. Mata tak boleh juga. Okey, kalau aku solat tetap je. Okey, zakat macam Ustaz cerita tadi. Konsep di antara orang kaya dengan orang yang miskin tak berada. Sila dia jaga. Puasa insya-Allah. Minggu depan kita akan mula puasa. Kita untuk kita merasai susahnya orang miskin lah. Di samping itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk kita dengan orang miskin tak sama juga. Okey, haji kalau kita berkemampuan boleh guna haji. Sekarang ni banyak tapi tak kemampuan. Sebab apa? Sebab kita pergunakan. Tak kemampuan lah yang bagi. Tak apa. Kalau kita digunakan nanti saudara kasih boleh lah. Okey, ada rezeki lagi lah. Okey, next. Okey, seterusnya rukun iman. Okey, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara pengetahuan kamu sebenarnya tahan belaka dah. Beriman kepada malaikat. Okey, seorang sebut nama malaikat. Nama malaikat. Mikail lagi bangun. Nanti usaha ustaz tengok apa pelajaran. Roket Atik Mikail Jibril Malik Dua apa dah? Ridwan Tak tahu tak ingat. Nah, apa lagi? Yang jaga tu hari kiamat tu Syafiq. Yang ni ada apa dah? Yang sebut ayat cabut nama apa nama dia? Dalam Quran disebut malakul maut lah. Surah A itu dia nama ibu kejadian sejarah. Dalam hati tu ada sebenarnya surah A. Dalam Quran malakul maut nama dia. Cabut nama dia. Okey, itu adalah 10 nama malaikat. Okey, yang ketiga beriman kepada kita ada 4 kitab dah. Okey, sebut orang. Okey, yang Islam. Apa dia Islam sekali? Yang comel. Okey, comel okey. Jibril yang pula. Orang tanya kita itu malaikat. Al-Quran lah, Al-Quran lagi. Kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Okey, bagus. Al-Quran itu ketahuan tu belajar apa sekolah dekat lagi. Okey, beriman kepada Rasul, 25 Rasul. Oh, ingat. Tapi ada lagu pula. Cuba dia belakang lagu. Adam. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim. Kita apa? Yusuf Ayyub Yusuf Musa Dan Zakaria Yahya Isa Maryam
Khairul Anbiya Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah 25 Rasulullah. Dalam hadis lain di kita ada 140 Nabi, 313 orang Rasul. Tapi yang wajib kita percaya, bukan kita percaya, yang kita tahu ialah 25 kan. 25 Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Bagi beriman pada hari akhirat. Hari akhirat ni ada perjalanan yang panjang. Bermula daripada alam barzakh lagi alam kubur, pergi kepada dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Lepas tu titian sirat. Itu semua titian sirat, lepas tu baru masuk syurga. Kalau ada yang buat dosa masuk neraka dulu baru masuk syurga. Kalau orang kafir neraka selama-lamanya. Itu hari akhirat perjalanan. Jadi kita ni sebagai penggembara, hidup atas dunia. Dulu dalam perut kita, alam rahim. Dulu lagi alam azali lah. Azali tak tahu rupanya. Tumbuh dengan ayah kita kahwin. Kahwin macam tadi lah, kahwin lahir kita. Masa di rumah kita alam rahim. Seperti sekarang alam dunia. Sangat penting alam dunia ni. Sebab untuk penentuan alam barzakh, alam pada mahsyar, alam yang sirat dan juga masuk syurga insya-Allah. Bagi beriman kepada qada dan qadar Allah. Ini kaedah kita lah. Kita Islam percaya qada dan qadar Allah. Walaupun kita ditimpa musibah, ada kebaikan untuk kita lah. Kebaikan untuk kita. Mungkin kita tak tahu. Apa yang berlaku pada kita dan kita percaya semua itu kebaikan untuk kita. Okey. Yang ketetapan daripada Allah. Ketetapan daripada Allah untuk kita bila kita mati semua lah. Sebab itu dia bagi surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr itu maksudnya ialah ketentuan kadar. Pada malam Lailatul Qadar malaikat turun, dia bawa ketetapan apa yang berlaku pada tahun itu. Mereka tak tahu. Siapa yang mati pada tahun itu mereka baru tahu. Pada malam Lailatul Qadar baru tahu. Oh, ini mati. Ini seorang mati. Baru dia tahu setahun. Itu pun secara setahun. Rezeki siapa macam mana, orang tu kahwin tak kahwin. Al-Qadr, surah Al-Qadr kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tanda dalil malam. Itu mereka turun. Tanda dalil malam kita turun. Ruh tu ialah malaikat Jibril. Fiha kita sakit sila. Itu pada ketetapan mereka turun pada malam Lailatul Qadar. Turunkan ketetapan seorang. Next. Akhir sekali kamu iman dah kamu kuasai, Islam rukun Islam dah kuasai, rukun iman dah kuasai, akhir sekali Islam. Ini berdasarkan kepada hadis yang Ustaz kita pada minggu lepas. Kamu tahu semua di mana hadis malaikat Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah di Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat lah. Tapi Jibril dia menyerupai manusia. Manusia. Lelaki yang handsome, rambutnya hitam. Menyebabkan para sahabat rasa kagum. Macam dia tak pernah jumpa macam-macam tapi dia manisma. Macam berminyak pakaian segar. Rupanya Rasulullah kata dia adalah malaikat Jibril. Dia ajar dengan para sahabat dengan 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan Islam, yang iman, akhir sekali dengan ihsan. Okey, next. Okey, apa itu Islam? Islam diajarkan ialah engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kita buat ibadat ni seakan-akan kita nak Allah melihat kita. Payah juga tak? Bayang Allah. Tapi kita rasa Allah. Okey. Dia kata kalau jika engkau tidak melihatnya, maka kita tak boleh buat gitu. Maka dia melihat engkau. Maksudnya Allah tengok kita. Allah dah sikit. Kalau kita dapat tengok Allah, masuk payah sikit. Tapi ada orang-orang yang misalkan dia muqarrabin. As-sabiqun was-sabiqun. Belum dah terdahulu. Dia ni mantap kat kemalan dia. Dia rasa dia dapat melihat Allah. Sebab itu dia sangat hampir dengan Allah. Tapi kalau kita tak boleh buat itu, kita kena rasa bahawa Allah melihat kita. Bila Allah melihat kita, kita nampak jahat boleh tak? Rasa tak boleh lah. Belajar pun tidur. Contohlah, kan mak kita tengok ayah kita. Contohnya ustaz bawa video online. Ayah mak kamu tengok kamu belajar ni. Dia tengok anak aku. Tidak bawa itu. Apa dah aku dah tengok. Contoh ada video atas tu. Contoh tadi lah. Mestilah kamu tengok. Mak aku tengok, ayah aku tengok. Hari ni kena fokus sikit. Bagus lah. Ni lebih lagi Allah melihat kita.
Kalau kita dapat balik kepada Allah melihat kita, maka tidak akan buat perkara-perkara jahat. Nak semaya gemuk semua lah. Lepas ni siapa nak jadi imam terawih balik? InsyaAllah. Ustaz akan bawa ke surau Ustaz nanti. Ni. Jadi imam terawih. Kita mantap lah. Ni orang sampai tahap ni tinggi tu. Dia boleh jadi imam terawih dah. Amin. Okey. Pagi itu masuk Islam. Islam kita rasa bahawa Allah melihat kita. Kalau boleh, kita melihat Allah. Tapi kalau kita tak boleh, Allah melihat kita. Bila Allah melihat kita, maka setiap kita akan sentiasa lah. Walau di mana saja pun kita tetap tidak akan melakukan perkara musyrik. Kita maju, Allah melihat kita. Contohnya bulan Ramadan nanti. Bulan puasa. Adakah kamu nak membatalkan puasa kalau kamu tak tengok? Tak, kamu sayang tak? Mana boleh buat gitu? Sebab kamu ada kemanisan beriman tu. Sebab kamu tahu puasa ni aku dengan Allah. Allah tahu. Jadi kamu rasa diri kamu sendiri. Tak payah orang tengok, tak payah orang jadi cek tak. Ustaz pergi ke radio, cakap tu kamu puasa tak hari ni? Tak payah itu. Tak payah lah. Dalam hati dia sendiri lah. Tak payah. Dia tahu. Hati dia lah. Dia rasa ni. Kalau suruh puasa dia marah. Dia marah pula. Dia sayang. Dia jaga puasa ni. Itu contoh kisah lah. Dia sampai tahap dia tahu bahawa Allah melihat dia. Apa yang dia buat. Okey. Jadi Ustaz rasa itulah untuk hari ini. Sekali kamu belajar walaupun kamu nampak gembira, mungkin tak gembira masa akhir ni. Masa akhir, kalau masa pagi Ustaz rasa semua masih segar-segar lagi. InsyaAllah ya. Okay, next. Cuaca itu lagi dah. Hari ini InsyaAllah pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan dari InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.